Sebabnya ada satu kes di mana seorang ibu lepas dia melahirkan anak, dia menolak rawatan tersebut dan menyebabkan kematian. Jadinya ada 2 kematian berkaitan dengan isu tersebut. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Adakah proses pensijilan farmasikal oleh Badan Pensijilan Halal di negara lain sama seperti di Malaysia? Jadi ada tak skim farmasikal di CB Badan Halal di luar negara? Okey, berdasarkan kepada pengalaman lah kot kebanyakannya sebab kalau kita tengok pada standard kita pun 2012 tu antara standard yang terawal yang dibangunkan oleh negara kita. Terawal ke pertama dunia? Pertama lah. Kalau pada ketika tu memang pertama lah. Okey, yang pertama di dunia maksudnya dari sudut konteks persijilan itu kalau kita melihat kepada badan-badan persijilan mungkin mereka juga ada memberikan persetujuan halal terhadap produk-produk farmasikal ini tetapi yang mempunyai suatu garis panduan yang mempunyai standard dan sebagainya, kita lah yang antara yang pertama lah di situ. Cuma dalam konteks yang boleh saya kongsikan di luar negara sana kebanyakannya mereka fokus kepada produk food, kosmetik dan sebagainya ataupun rumah sembelihan di situ ada cuma taklah begitu banyak lah untuk CB-CB yang mempunyai kepakaran seperti mana yang dibangunkan. Kalau setakat hari ni saya dimaklumkan ataupun difahamkan dah ada 9 skim last yang kita bangunkan manual prosedur persetujuan halal 2021 kan. Dah ada 9 skim. Maksudnya pelbagai jenis bentuk skim dan juga produk yang diberikan persetujuan halal. Okey, boleh? Okey. Baik, terima kasih banyak. Okay, saya nak ambil soalan ni. Banyak pula soalan mana ni, Jo. Oleh kerana Encik Fahmi dengan Ustaz Jo banyak pula soalan saya nak ambil daripada memari kita ni lah sikit saya ambil. Bagaimana pihak pesakit ingin mendapatkan maklumat sama ada produk mereka halal atau tidak? Adakah para farmasis atau doktor akan memberikan maklumat berkenaan ini kepada pesakit? Okey, saya nak kaitkan juga soalan ini daripada Ustaz Tarmizi Ali, sahabat saya di Hospital Sungai Buloh. Ustaz Jakim yang berada di Hospital Sungai Buloh sangat bermanfaat untuk mereka nak mengetahui. Soalan dia, Assalamualaikum Ustaz Amri, Waalaikumsalam dengan ahli panel. Apakah cabaran yang dihadapi bila mana ubatan halal ini sekiranya melibatkan penerangan oleh pegawai perubatan atau ahli farmasi bukan Muslim? Saya pergi dulu kepada Dr. Fahmi. Mungkin boleh kaitkan kedua-dua soalan ni. Okey. Soalan pertama tadi apa? Soalan pertama tentang bagaimana. Okey. Baik. Okey, jadi setakat ni kalau produk tu untuk bukan produk OTC, over the counter ataupun bukan produk kategori racun, yang tu jelaslah kita boleh tengok daripada label saja. Sebabnya kalau dia dah ada persetujuan halal, mereka dibenarkan untuk letak logo halal. Terutamanya ni kalau mereka yang nak pergi beli suplemen, produk tradisional ataupun makanan tambahan di farmasi, nak cari yang halal, cari yang ada logo halal. Yang tu memang mudah lah. Okey. Tapi kalau untuk kategori ubat-ubatan kategori racun, yang ni mungkin sedikit susah. Okey. Tapi apa yang farmasis, apa yang doktor boleh bantu adalah maklumat berkaitan ubat-ubatan tersebut semuanya ada di dalam produk insert. Maksudnya kalau produk tersebut daripada bovine, maksudnya daripada lembu, daripada kuda, maksudnya ada komponen haiwan di situ, benda tu jelas diletakkan dalam label. Farmasis, doktor, dia akan tengok dan dia akan semak. Dan memang setakat ni praktis kita di mana-mana hospital ataupun di klinik kesihatan, kita dah familiar dengan ubat-ubatan mana yang ada isu, ubat-ubatan mana yang tak ada isu dengan pesakit Muslim lah. Maksudnya kalau kita perlu bagi ubat rawatan khusus yang memang tak ada choice lain, yang ni kita memang akan bagi tahu kepada pesakit. Farmasis, doktor, dia memang dah aware dengan jenis ubat-ubatan yang perlu dibagi pada pesakit yang ada isu berkaitan dengan halal. Maksudnya dia ada kandungan yang very clear lah tak halal. Contoh ada kandungan khinzir dalam ubat tersebut. Okay? Yang tu semua secara praktisnya memang kita diwajibkan untuk cerita kat pesakit dan kita perlu dapatkan maknanya wajib kena maklumkan kepada pesakit. Kena maklumkan kepada pesakit.
pesakit Muslim kita tahu dia ada isu tak boleh ambil ubatan yang berkaitan yang ada kandungan khinzir. Jadinya kalau kita terpaksa bagi ubat yang ada kaitan kandungan khinzir, kita kena cakap ubat ni ada kandungan khinzir, kenapa kita perlu bagi ubat ni dan kenapa tak ada choice lain. Choice lain itu dia kalau yang kata yang bukan Islam, ahli farmasis yang bukan Islam yang sebagaimana yang ditanyakan oleh Ustaz. Okay, secara praktisnya memang saya dari masa saya buat guideline kandungan ubat-ubatan tidak halal tu, saya salah seorang yang buat dan saya banyak bagi ceramah lah untuk menerangkan tentang garis panduan tersebut. Memang benda ni memang menjadi satu yang semua ahli profesional kesihatan tak mengira bangsa atau agama, semua aware dengan keperluan untuk bagi tahu maklumat berkaitan ubat-ubatan ni terhadap pesakit Muslim. Maknanya tanggungjawab mereka. Memang mereka sedar yang mereka perlu bagi tahu pesakit tentang kandungan ubat-ubatan tersebut. Benda ni pernah jadi isu lah masa suatu saya bertugas. Ada kes di mana kita dapat kita dapat permintaan daripada jabatan lain untuk semak tentang fatwa berkaitan dengan penggunaan ubat pencair darah enoxaparin. Sebabnya ada satu kes di mana seorang ibu lepas dia melahirkan anak, dia menolak rawatan tersebut dan menyebabkan kematian. Jadinya ada 2 kematian berkaitan dengan isu tersebut. Jadinya benda ni kita perlu bijak dan sebab tu garis panduan itu dikeluarkanlah. Kalau kita nak kata secara mudahnya, garis panduan tersebut kata farmasis, doktor bila nak rawat pesakit, dia kena semak sama ada ke tak option ubat yang tak mengandungi benda-benda najis tadi. Kalau tak ada, benda tu dia perlu bagi tahu kepada pesakit kenapa perlu guna dan boleh digunakan. Basically hukum penggunaan tu adalah harus terhadap pesakit tersebut pada situasi tersebut. Dia bukan general lah. Saya ikat panduan kata kalau pasien tersebut perlu guna. Jadinya walaupun ubat tu mengandungi kandungan yang tidak halal, dia diharuskan untuk digunakan untuk pesakit tersebut. Atas siapa yang boleh cakap perlu guna, doktor yang merawat tu saja, bukan doktor lain. Doktor yang tengok dia, doktor yang hari-hari tengok dia, periksa dia, doktor tu yang perlu tentukan ubat tu okey ataupun tidak untuk dia. Jadinya garis panduan tu dia campur 2 lah, ilmu klinikal doktor dan juga keperluan untuk berkaitan dengan hukum hakam tersebut. Baik, maknanya kita perlukan lebih ramai lagi lah ahli farmasis, doktor pakar yang ada roh halal.